Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan pada saya, pada Cik Siti dan pada kita semua untuk terus berada kepada segmen ibrah yang mudah-mudahan bermanfaat ini, insya-Allah. Kita masih lagi dalam pengembaraan kita di dalam surah Hud. Ya, dan ini adalah nabi yang kelima sebenarnya yang diceritakan di dalam surah Hud. Surah yang telah menghadiahkan uban putih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang menarik, nabi yang akan kita kongsikan ini adalah seorang nabi yang mempunyai kelebihan, disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai khatibul anbiya, iaitulah Nabi Syuaib sebagai seorang nabi antara nabi yang paling fasih dan paling hebat berpidato. Jadi ini suatu model yang begitu hebat, dan saya berharap kepada kita semua, apabila kita berada di dalam segmen ibrah ini, maka kita perlu ingat kisah-kisah Nabi ini bukan kisah-kisah penglipu lara, kisah-kisah orang-orang terdahulu. Ia adalah kisah doktor-doktor umat. Ia adalah kisah doktor-doktor yang mengetahui masalah sebenar umat. Kita hari ini pun ada banyak masalah. Masalah daripada sosialnya sehinggalah kepada pelbagai perkara. Di dalam Al-Quran ada 25 rasul yang telah diceritakan. Ketahuilah, segala apa yang diceritakan itu adalah gambaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan sesuatu masalah umat itu, apakah sebenarnya penyakitnya. Dan nabi-nabi ini datang dengan ubat yang tepat. Tidak semestinya orang yang datang kepada seseorang doktor itu batuk-batuk, terus diberikan berekol ubat batuk kepada dia. Belum tentu dia hanya batuk. Perlu diagnosis di situ. Adakah benar dia ini batuk atau sebenarnya ada penyakit lain. Barulah ubat yang nak diberikan itu tepat. Jadi sidang pendengar, ini adalah kisah Nabi Syuaib, seorang nabi daripada keturunan yang mulia, cucu cicit Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diutuskan Allah kepada kaumnya sendiri, iaitu kaum Madian. Dan seperti biasa, ini bukanlah kuliah tafsir. Ini adalah segmen ibrah. Kita nak menegaskan pelajaran ya daripada cerita-cerita di dalam Al-Quran. Dan kerana ia daripada Quran, kita kena meraihkan disiplin tafsir lah serba sedikitnya, insya-Allah. Sidang pendengar, sebenarnya sudah 40% segmen ibrah ni kita cover para nabi. Hampir 10 nabi kalau berdasarkan perkiraan saya, daripada 25 orang rasul telah kita tonjolkan di dalam segmen ibrah ini. Kalau kita committed, maka insya-Allah lengkaplah 25 rasul ini, dan ini akan meningkatkan rukun iman kita, rukun iman yang keempat. Tak semestinya kita menghafal nama-nama mereka. Bagi saya yang penting kita menghayati. Sebab bagi saya indahnya 25 rasul ini, kerana ramainya 25 orang ni menunjukkan kita mempunyai pelbagai model apabila kita berdepan dengan sesuatu masalah. Sebagai contoh, sebagai seorang anak yang berdepan dengan masalah mak dan ayah jauh daripada Allah, nabi mana yang boleh diambil contoh? Nabi Ibrahim contohnya, Siti. Nabi Ibrahim berdepan dengan ayahnya ataupun ayah saudaranya yang bermasalah, yang jauh daripada Tuhan, bahkan mencipta berhala. Sebagai seorang suami, kita ada masalah besar, iaitu isteri jauh daripada Allah. Nak ceraikan ke nak bertahan? Siapa contohnya? Baru kita bincang minggu lepas, Nabi Lut alaihi salam. Sebagai seorang ayah yang berdepan dengan ujian besar dengan anaknya, itulah Nabi Ibrahim juga, di mana arahan Allah untuk menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang pencetus ummah, sebagai seorang imam muda, sebagai seorang pendakwah, apa contoh dakwah yang terbaik? Nabi mana yang telah ditonjolkan adegan dakwahnya dengan detail? Nabi Yusuf alaihissalam sebagai contohnya. Sebagai seorang yang sakit, ya, ditimpa sakit kanser, ditimpa sakit pelbagai penyakit yang sukar untuk diubati. Ada ke Nabi yang sakit? Ada, jawapannya Nabi Ayub alaihissalam. Sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang mahasiswa, siapa contohnya?
Cuba teka Siti. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ni ceritanya panjang, banyak sangat babaknya. Tetapi kita telah pernah bincang Nabi Musa, Masya Allah, Al-Quran menggambarkan penuntut ilmu yang digambarkan pada Nabi Musa ini ketika mencari Nabi Khidir alaihi salam ketika kita bincang surah Al-Kahfi. Nabi Syuaib adalah pejuang ekonomi Islam. Saya pagi tadi pun sempat ikut segmen bersama dengan kita punya segmen ekonomi kita. Dan Nabi Syuaib, antara isu yang kita akan lihat nanti adalah isu di mana dia berdepan dengan masyarakat yang bukan sekadar syirik dan kufur kepada Allah. Penyakit yang sama berulang setiap generasi. Tetapi juga double kriminal yang mereka lakukan. Sebagaimana kaum Lut, di mana mereka bermasalah di dalam menterjemahkan kebaikan, maafkan saya, untuk bermuamalah, berniaga, berbisnes dengan cara yang betul. Kaum Madian yang akan kita lihat nanti adalah kaum yang corrupted, kaum yang cheating, menipu di sana sini, dan kemewahan mereka adalah berdasarkan prinsip menipu orang. Nanti kita akan lihat insya-Allah. Saya ditanyakan kepada Ustaz Syahri kan, yang mengkaji kisah para anbiya ini, memang tak dapat tidak kita katakan setiap nabi ini mempunyai cabaran tersendiri. Kalau kata ditanya antara 25 tu, yang mana yang paling getir di antara yang getir tu menerima ujian Allah Taala? Masya Allah, saya suka soalan Cik Siti. Getir adalah sesuatu yang sangat subjektif. Kalau Cik Siti maksudkan getir itu dari sudut ujian fizikal, kita boleh melihat beberapa contoh seperti apa yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam, penyakit dan gangguan iblis kepadanya. Kalaulah getir itu dari sudut bukan fizikal tetapi emosi, saya percaya Nabi yang selalu kita sebut di tahiyat akhir dan tahiyat awal, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana cucu cicitnya itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bergembiralah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi Muhammad menghadapi apa yang seluruh para nabi pernah hadapi dalam tempoh hayatnya yang singkat, iaitu 60 tahun. Maka bagi kita, kalaulah kita tidak mampu untuk hadam ataupun habiskan kisah-kisah Nabi ini, maka cukuplah dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai penenang, pil penenang kita bila berdepan dengan musibah. Baik, kalau kita tanya pula, kalau saya tanyakan pula kepada Ustaz Syahri, setiap dari kita memang mengimani hari akhirat itu kalau ada yang mengatakan bahawa ialah para Nabi dan Rasul ini mendapat petunjuk langsung ataupun mendapat wahyu langsung daripada Allah Ta'ala untuk setiap ujian ataupun persoalan yang mereka hadapi. Tetapi bagaimana kita manusia ini dapat meletakkan rasa keyakinan sebegitu ataupun ketabahan sebegitu setiap kali menghadapi musibah? Kalau boleh kita tak naklah macam kita rujuk kisah semata teladan, tetapi tidak daripada diri kita sendiri yang ada kekuatan itu. Ia melemahkan kita, Siti, dari zaman berzaman sampailah ke zaman kita, adalah syaitan la'natullah. Inilah sebenarnya penyakit yang tidak disedari oleh umat ini. Padahal Siti dan sidang pendengar, Allah sentiasa memberikan peringatan kepada kita. Dan setiap malam Jumaat kita akan berikrar dengan ikrar mingguan. Surah Yasin yang kita baca sebenarnya adalah sebuah penegasan supaya kita mesti menyedari dan menerima hakikat di sana ada musuh yang tidak berhenti-henti melepaskan tembakan berdas-das tanpa henti kepada kita. Itulah namanya syaitan ataupun ketuanya iblis yang pernah menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam. Inilah detik-detik awal di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Taha, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Kemudian syaitan membisikkan pemikiran jahat. Tengok syaitan, dia main secara bisik-bisik je. Sebab itulah bisikan inilah yang melemahkan manusia. Seperti Siti kata tadi, ditimpa musibah ke apa-apa saja yang datang, ingat, yang melemahkan kita selain daripada kita sendiri yang menjauhkan diri daripada Allah adalah
gangguan kedua daripada luar, namanya syaitan. Setiap malam Jumaat kita sentiasa baca sebenarnya, alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu adun. Bukankah aku telah menyatakan pada kamu, wahai anak-anak Adam, tolonglah ambil syaitan itu sebagai musuh. Ia musuh yang nyata. Ini masalah besar kita, kerana kita berdepan dengan satu makhluk yang wujud hanya semata-mata untuk memerangi kita. Dia menganggur, dia tak ada kerja, tetapi ketika dia bekerja, kerjanya hanya satu, iaitu non-stop mereka menyerang kita, sebagaimana yang dibongkarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Iblis meminta supaya ditangguhkan ajalnya, jangan dimatikan dengan umur-umur tertentu seperti anak-anak Adam. Allah memberikan mereka kelebihan, iaitu ajal mereka ditangguhkan sampai hari kiamat. Dan apa sumpah syaitan yang bagi saya inilah penyakit yang menyebabkan kita bincang Nabi Nuh, kita bincang Nabi Hud, kita bincang Nabi Saleh, kita bincang Nabi Lut, kita akan bincang lagi banyak perbincangan. Benda sama akan berulang, di mana syirik akan kembali. Syirik akan kembali. Kadang-kadang kita rasa pelik, macam manalah manusia ni boleh kembali kufur. Orang dahulu dah ditimpa azab, kita lupa. Yang ditimpa azab itu mati dan tidak dihidupkan semula. Kalaulah yang ditimpa azab itu hidup balik, saya rasa tak ada orang syirik kot. Sebab diorang menceritakan balik, janganlah kamu dekati syirik ni, kami dah rasa azab pedih, tenggelam lemas di lautan banjir besar di zaman Nabi Nuh. Kami dah rasa periknya kena angin taufan 8 hari 7 malam di zaman Nabi Hud. Kami dah rasa perik gempa bumi yang dahsyat di zaman Nabi Saleh. Diorang akan pastikan cucu-cucu diorang tak mengulangi kesilapan yang sama. Tapi masalahnya, manusia ni mati lepas azab itu datang, tapi syaitan tak mati. Maka syaitan yang sama inilah yang bersumpah dalam surah Al-A'raf, qala fabima aghwaytani. Tengok tu syaitan, dia menyalahkan Allah lagi. Wahai Allah, kerana kamu telah menjatuhkan hukuman kepadaku, iaitu aku akan masuk neraka, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Tengok tuan-tuan, inilah art of war-nya. Inilah seni berperang dengan syaitan. Di mana kita kena tahu strategi mereka, di mana mereka akan kepung kita dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kiri, dari arah kanan. Dan kamu tidak akan mendapati umatmu ini, anak-anak Adam ini, mereka yang bersyukur. Jarang benar yang bersyukur. Jadi ini sesuatu yang kita kena terima hakikat. Sebab itu seluruh para Nabi Siti melaungkan perkara yang sama. Seperti Nabi Syuaib juga melaungkan perkara yang sama. Itulah ayat yang Allah akan sebut terlebih dahulu bila menyebut tentang perjuangan Nabi Syuaib, iaitu sama dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Inilah penyakit yang zaman berzaman tak faham-faham, tak sedar-sedar. Iaitulah mereka mencari selain Allah sebagai ilah. Ilah ni kalau ikut istilahnya Siti dan sidang pendengar, bukan hanya sembahan, tetapi tempat tumpuan dan pergantungan. Kalau kita bergantung pada selain Allah, itu pun sudah dikatakan ilah. Jadi inilah saya rasa rumusan lebih awal kepada apa yang akan kita discusskan, insyaAllah. Maknanya saya rasa daripada apa yang Ustaz Syahri katakan tadi, mungkin apa boleh kalau saya katakan begini, bahawasanya dalam apa jua bentuk hukuman atau pembalasan yang Allah berikan, contoh kepada kaum terdahulu, masih tetap juga kita nampak macam dahsyatnya kan balasan Allah tu, tetapi dalam dahsyat-dahsyat balasan itu tetap ada kasih sayang tersembunyi. Hatta kalau kita lihat kejadian hari kiamat itu pun, kalau bumi itu bergulung sekalipun, itu juga tanda kasih sayang Allah. Macam mana boleh kata kasih sayang? Sebab kalau Allah tak bagi ketika itu, mungkin berat sangat di sana nanti. Ya, betul. Kafarah Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia supaya diringankan azab kita di akhirat nanti, insyaAllah. Okey, ada soalan dari pendengar kita. Kita nak ke pemanggil Ustaz Syahri. Di talian kita ada Cik Hadi dari Pahang. Silakan Cik Hadi. Okey, saya nak tanya Ustaz tentang kalau berkenaan dengan segmen ekonomi ni, macam mana kita nak hadapi musuh daripada luar lah, maksudnya saingan daripada luar yang cuba
untuk macam menyihir ataupun membuat bisnes kita. Itu saja. Okey. Ustaz Syahri. Masya Allah. Bukan segmen ekonomi ya sekarang. Ini segmen ibrah. Tetapi saya meraihkan. Kita tak payah bercakap tentang perancangan musuh. Kita kena cakap tentang perancangan kita untuk berdepan dengan musuh. Usah berbicara untuk mengubah sistem ataupun keadaan yang kita tidak dapat lari daripada, contohnya riba. Saya percaya kita sendiri mesti menumpu dan memfokuskan kepada persiapan diri kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita dekati untuk memaintain diri kita daripada corruption, daripada riba. Ya, memang sukar sebenarnya. Bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah pun, debu-debu riba ni pun tetap akan kita dapat di akhir zaman nanti. Walaupun kita lari, kita dah pindah ke bank yang bukan konvensional dan sebagainya. Bagi saya, perkara prinsip yang mesti kita faham adalah kita kena takut kepada hari kebangkitan, hari di mana segala-gala rahsia akan didedahkan. Kerana apa saya kata seperti ini? Sebab saya nak kait terus dengan segmen kita, di mana inilah yang telah dinyatakan oleh Nabi Syuaib alaihissalam apabila Nabi Syuaib telah berpesan mengenai sembahlah Allah. Itu perkara dan topik nombor 1. Di mana penduduk Madian ini mereka tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Aikah. Sebab itu ada gelaran lain kepada mereka ni, Ashabul Aikah. Mereka menyembah Aikah. Aikah ni adalah satu padang pasir, di mana di tengah-tengah padang pasir itu ada pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan yang menjadi bahan sembahan kaum Madian ini. So mereka sembah benda itu. Saya, kalau kita dapat perhatikan, Masya Allah, betapa liciknya permainan syaitan. Di mana syaitan ini kalau di zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Saleh, kalau masih kita ingat bagaimana syaitan menyesatkan mereka adalah dengan cara buat patung-patung, tetapi bukan nak sembah, sekadar buat patung untuk mengingatkan mereka yang kaum-kaum terkemudian ni kepada orang-orang yang pernah terselamat di atas bahtera. Tapi di akhirnya mereka sembah juga. Maka kali ini pula syaitan memainkan satu perkara, tak payah buat berhala. Berhala ni mungkin akan mendatangkan azab ke apa kan. Just sembah benda yang natural. Tapi niat tu sembah Allah. Tengok tu. Akhirnya inilah kesesatan yang telah berlaku kepada Ashabul Aikah. Mereka tidak membuat berhala, tapi mereka sembah pokok. Ashabul Aikah. Maka inilah menyebabkan Rasulullah, maafkan saya, Nabi Syuaib mengatakan, A'badallah ma lakum min ilahin ghairuh. Tetapi yang kedua, saya raikan soalan tadi. Nabi Syuaib berkata perkara nombor 2, ya, kita lihat perkara yang sama dilakukan oleh Nabi Lut, di mana mereka hadir bukan sekadar membetulkan akidah, membetulkan akar, tapi membetulkan juga buahnya itu, akhlak mereka. Jangan mencari jalan selain jalan pernikahan, jangan melakukan liwat dan perkara-perkara yang tidak senonoh. Demikian juga Nabi Syuaib. Nabi Syuaib bukan sekadar menegur akidahnya. Nabi Syuaib menegur perkara yang namanya muamalah. Cara mereka bisnes, cara mereka mencari kekayaan. Kerana kaum Madian ni kaum yang sangat kaya, Siti. Dan kita kena faham, ia adalah era yang semakin moden. Ini adalah cerita cucu cicit Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana bila mereka nak cari kekayaan, mereka menindas orang-orang miskin. Mereka mengurangkan timbangan. 1 kilogram sepatutnya dapat 10 biji, 10 ekor ke apa, tapi mereka akan cari ruang secara senyap-senyap biar orang yang membeli itu dapat 9, dapat 8, tak dapat 10. Dan kalau mereka nak beli barang pun, barang yang RM20, mereka akan paksa orang miskin itu jual RM10. Inilah dia gambaran keadaan teruknya corruption culture yang sedang berlaku. Dan bila tuan-puan kaji keadaan kaum Madian ni, dia dah jadi satu penyakit yang tersebar. Seluruh orang-orang kaya buat benda sama, dah jadi satu penyakit yang dah jadi darah daging dah. Tak sah nak jadi kaya kalau tak menipu. Sebab itu Nabi Hud, maafkan saya, Nabi Syuaib datang dengan satu penegasan. La tanqusul mikyal wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adab yaumin muhit. Wahai kaumku, janganlah kamu merampas hak orang dengan mengurangkan timbangan dan takaran. Aku melihat pada kamu ini kebaikan yang banyak Allah Ta'ala beri, kekayaan Allah Ta'ala beri pada kamu. Tetapi Allah boleh tarik kekayaan kamu ni sekelip mata bila kamu mendekati perkara-perkara haram, menipu orang, menang bisnes dengan cara menipu. Ini poin saya nak sebut pada tuan yang bertanya tadi. Apa-apa pun, ya,
kita kena tanya sejauh mana ketakutan kita kepada hari tublas sarair, segala rahsia akan didedahkan. Inni akhafu alaikum adaba yaumin muhit. Itulah gambaran sedikit apa yang diperjuangkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Okey, Tiki Takatata namanya di FB bertanya soalan. Jika diperhatikan kisah-kisah dan peristiwa yang dialami oleh semua para Nabi dalam Al-Quran, semuanya telah nyata dan kembali terjadi secara keseluruhannya pada kehidupan umat akhir zaman ini. Ya? Dan soalannya, apakah mesej secara umum untuk semua manusia dan mesej khusus ataupun mesej khas untuk umat Nabi Muhammad SAW itu sendiri? Bila ditanya tadi mengenai mesej umum daripada kisah-kisah para Nabi, maka sekali lagi saya menegaskan seluruh 25 Rasul yang dirakamkan Al-Quran ini memulakan perjuangan mereka dengan perkara dan slogan yang dirakamkan sama saja. Dan tuan akan mendapati perkara sama saja. Artinya, kalau orang tu batuk-batuk, jangan anggap dia tak ada penyakit. Ada benda lain yang mesti kita mendalami, dan Al-Quran mendedahkan penyakit sebenar di sebalik batuk-batuk tu. Sorry lah guna metafora tinggi sangat. Poin saya adalah jangan kita melihat apa yang berlaku hari ini hanya pada apa yang zahir pada matanya. Percayalah Al-Quran mendedah dan membongkarkan punca masalah ini adalah kehilangan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para nabi melaungkan perkara pertama yang tidak boleh ada kompromi di situ, iaitu sembahlah Allah, jangan ambil selain daripadanya sebagai ilah. Saya nak sebut satu benda. Bila para nabi-nabi menyebut malakum min ilah, saya kutub panjang lebar membahaskan konsep uluhiyah ini. Tapi dalam bahasa mudah saya nak kata begini. Apabila kita disebut perkataan ibadah, u'budullah, kebanyakan kita gambarannya adalah menyembah Allah dalam bentuk perbuatan fizikalnya, sujud, solat. Iaitulah di tempat-tempat tertentu, di lokasi-lokasi tertentu. Pada pandangan saya, Masya Allah, ini pun bisikan berbahaya syaitan. Di mana kita menganggap ibadah itu, bila bunyinya ibadah ini hanyalah tempatnya di dalam solat sahaja. Di luar solat, jangan cakap agama pada saya. Jangan cakap tentang Al-Quran pada saya. Ketika saya di tempat kerja, ketika saya tengah buat bisnes, jangan nak bagi-bagi tazkirah dekat saya. Na'udzubillah. Kalau kita ada perangai macam ni. Kerana setengah orang beranggapan ibadah kepada Allah ni pada malam Jumaat, pada waktu solat, di surau dan masjid. Na'udzubillah. Ini talbisu iblis. Ini bisikan syaitan kepada orang-orang yang namanya umat Nabi Muhammad. Sebab itu, sedang pendengar, pelajaran paling besar daripada Nabi Syuaib adalah apabila kita berniaga dan kita, tuan-tuan, kalau lihat ya, apa yang Nabi Syuaib kata di hujung daripada perjuangannya, dia berkata begini. Mari kita lihat ayat ni. Saya rasa mungkin ayat ni sesuai di penghujung segmen Ibrah ni. Anda lihat ya, perkataan yang diungkapkan oleh kaum Madian kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Bila Nabi Syuaib berdakwah, menyuruh mereka kembali kepada Allah, mereka kata, jawapan orang-orang yang belagak pandai, keras kepala dan mati hujah ni. Ni diorang kata, wahai Syuaib, adakah solat yang kamu buat tu? Tengok ni. Adakah solat yang kamu buat tu? Kita orang tak solat lah, kita orang sibuk dengan bisnes kan. Adakah solat yang kamu buat tu melarang kamu, menyebabkan kamu melarang kami menyembah apa yang disembah oleh datuk moyang kami? Dan adakah solat itu menyebabkan kamu memaksa kami untuk tinggalkan perbuatan kami dalam bisnes kami ini, iaitu cheating, menipu, corruption, riba dan sebagainya? Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una au naf'ala fi amwalina ma nasha. Surah Hud ayat 87. Tuan-tuan boleh belik ya. Tengok ni, perangai yang ada kepada kaum Syuaib, cuba tanya, ada ke tidak pada kita? Iaitu kaum Syuaib, kaum Madian kata, Ashabul Aikah kata, adakah solat kamu tu Syuaib telah menyebabkan kamu masuk campur urusan bisnes kami? Solat-solat jangan duk masuk campur urusan bisnes kita orang. Tengok. Sekularisme ini sebenarnya akarnya sudah lama. Virusnya sudah lama. Ya, sudah berantai keturunannya itu.
Di mana ibadah ini hanya dilihat dalam bentuk yang sangat ritual, tetapi apabila berada di luar daripada surau, daripada masjid, di luar pada bulan Ramadan, di luar daripada waktu solat, kita lepas solat, kita beranggapan itu bukan lagi masa untuk terikat dengan Tuhan. Ada masa dengan Tuhan, ada masa bukan dengan Tuhan. Ini sekular lah ni. Na'udzubillah. Sebab itu kita kena pegang satu prinsip, di mana ibadah ini adalah soal hati kita, yang mesti diterjemahkan pada waktu-waktu tertentu namanya salat, dan di luar daripada waktu-waktu dan lokasi-lokasi tertentu ni hati juga kena lillahi ta'ala. Perbuatan-perbuatan kita juga mestilah berada di atas menara kawalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan lari daripada menara kawalan Allah. Pendek kata, dalam metafora mudah, kita boleh pakai macam-macam uniform. Uniform businessman, ya, uniform seorang suami selepas habis office hour, uniform sebagai seorang ayah yang mesti ambil anak selepas office hour, uniform sebagai seorang anak yang mesti berhubung dengan mak dan ayah. Tetapi jangan lupa, apa pun uniform kita nak pakai, jangan lupa pakaian dalam iaitu kita hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau kita nak buat bisnes, tolong anggap apa hukum halal haramnya di situ. Ketika kita nak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami, apa yang boleh, apa yang tak boleh yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh. Ingat pakaian dalamnya itu libasut taqwa itu. Jadi itulah Siti, insyaAllah. Ya, okey. 2 orang lagi pemanggil yang ada di talian ni, Ustaz. Cik Ismail dari Baganserai. Saya nak tanya satu soalan. Dalam ayat surah Syu'ara, contohnya Allah mengatakan kadzabat qaum Nuhin al-mursalin id qala lahum akhuhum Nuh. Tapi dalam kes Nabi Syuaib, Allah mengatakan kadzaba ashabul aikatil mursalin id qala lahum Syuaibun. Tidak ada lagi perkataan akhu di situ. Ustaz jelaskan. Okey. Seorang lagi, Ustaz. Cik Syarif dari Johor. Saya nak tanya Ustaz. InsyaAllah. Ada yang mengatakan segala amalan-amalan mungkar umat-umat yang terdahulu dilakukan oleh umat terkini. Adakah benar demikian? Terima kasih Ustaz. Okey. Ustaz Syarif. Yang pertama mengenai satu soalan yang saya kira akademik, ya, bagus. Dan saya rasa saya perlu merujuk semula persoalan tadi dalam ayat yang lebih detail. Dan insyaAllah saya akan bawa ke minggu hadapan. Saya akan sentuh sebab kita dalam segmen Ibrah ni, kita bagi kepada 3. Pertama, kita bongkar dahulu punca-punca Rasul diutuskan. Kenapa teruk sangat perangnya diorang, apakah keterukan itu. Kemudian kita akan bawa pula kepada kesungguhan para Nabi berdakwah pada mereka. Kemudian di hujung tu nanti barulah kadzabat. Soalan tadi kan kadzabat. So, campur tangan Allah. Di hujung nanti baru kita akan lihat azab Allah. Dan kenapa azab Allah datang? Kerana mereka kadzabat. Jadi isu kadzabat yang ditanyakan tadi, kenapa di Nabi Nuh lain, kenapa di Nabi Syuaib ni lain, tak ada akhu ke, tak ada. Nanti kita akan jawab persoalan ini. Adakah amalan kemungkaran orang-orang terdahulu yang diutuskan para anbiya sedang berlaku pada hari ini? Tuan-tuan buat penilaian sendirilah. Saya tidak mahu membuat sebarang kesimpulan dan rumusan, tapi pada pandangan peribadi saya, jawapannya adalah ya. Cuma tidaklah dalam bentuk penyembahan berhala, tetapi di dalam bentuk berhala-berhala yang disebut sebagai tempat-tempat tumpuan, tempat-tempat pergantungan yang bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita menjadi hamba kepada duit sampai kita sanggup melakukan apa sahaja demi duit. Menjadi hamba kepada perempuan sehingga kita sanggup membuat apa sahaja untuk perempuan. Menjadi hamba kepada syaitan. Itulah kesimpulan kepada kesemua masalah ini. Tetapi dari sudut spesifik ataupun apa yang ditanya tadi, iaitu pengajaran secara khusus untuk Nabi Muhammad ini, itu tuan-tuan boleh membuat kesimpulan sendiri. Tetapi bagi saya, perkara yang sama sedang berlaku. Itu manusia kebanyakannya semakin lari daripada menara kawalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan marilah kita lakukan yang terbaiklah untuk mereka. Okey, soalan terakhir Ustaz Syarif sebelum kesimpulan ni. Okey, El Ilmi tanya, melihat umat Islam zaman kini, betul tiada yang menyembah patung-patung orang alim,
Tapi ramai yang menyeru orang alim yang telah meninggal dan menyeru Nabi SAW yang telah wafat agar memperkenankan permohonan doa mereka. Saya nampak ini adalah bentuk tipu daya syaitan laknatullah untuk umat Islam zaman ini. Apa pandangan Ustaz untuk yang satu tu? Okey, yang kedua, Nabi SAW membantu umatnya selepas wafat ketika hari akhirat nanti dengan memberi syafaat kepada umatnya, bukan ketika kita hidup di dunia. Kita memohon itu dan ini kepada Nabi SAW, sedangkan Nabi SAW sudah wafat. Minta pandangan daripada Ilmi Ustaz Syari. Mengenai persoalan kedua, memang ya, kita mesti menerima suatu hakikat di mana tidak ada manusia yang diberikan kelebihan untuk menyelamatkan kita di hari kiamat nanti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ada hadis, kemungkinan saya akan mengulangi takhrij hadis itu nanti. Apabila kita sentiasa berselawat dan sentiasa kita membacakan doa selepas azan, wa ba'athu maqama al-mahmud alladhi wa'adtah, kita mendoakan supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berikan makam yang paling tinggi, iaitu maqamus syafa'atul uzma. Nabi akan memberikan syafaat. Kita berdoa kepada Rasulullah supaya Rasulullah menyelamatkan kita. Jadi ini adalah suatu bentuk pengharapan kepada Allah dengan berwasilah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasul adalah manusia yang diberikan kelebihan di hari akhirat nanti. Maka jangan lupa untuk meninggalkan doa ini dan jangan lupa berselawat kepada Nabi. Nabi tak akan menyelamatkan orang yang tak kenal dia langsung. Jadi ini Nabi, tetapi kepada orang-orang mulia-mulia, orang-orang suci, orang-orang aulia, orang-orang yang telah berlalu, orang-orang soleh, bagi saya berhati-hati, berpadalah kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawassul kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kerana saya bersetuju dengan yang bertanya tadi, kitab yang bagus untuk dibaca oleh umat pada hari ini yang mahu berubah. Kebanyakan kita mahu melakukan perubahan. Syaitan tak akan tinggalkan kita. Kita kena ingat betul-betul. Termasuk saya sendiri. Saya pesan pada diri saya untuk menamatkan kitab Talbis Iblis karangan Ibnul Jauzi ini. Bukan Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi rahimahullah radhiyallahu anhu. Sebagai contoh, yang antara perkara yang betapa bagusnya kitab ini mendedahkan tipu daya syaitan kepada manusia yang baik-baik. Tengok tu contoh. Ketika ada bab, ketika berwuduk, syaitan datang mengganggu kita dengan bisikan tertentu. Ketika mendengar azan, syaitan datang mengganggu orang tengah azan. Kita tengah azan ni, kita tengah dengar azan pun syaitan ada gangguan, ada bisikan dia yang menyebabkan kita tak jawab azan, yang menyebabkan kita tak beri perhatian pada azan, sampai ke tahap orang yang berjihad fisabilillah pun syaitan tak akan lepaskan mereka daripada gangguan bisikannya. Yang sujud di atas tikar sejadah, bahkan ya, yang mempunyai karamah, Allah beri karamah sekalipun, di dalam kitab ini menyatakan berhati-hati dengan bisikan syaitan. Masya Allah. Okey, di hujung ni Ustaz Syari, kesimpulan tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam kita tadi tu macam mana? Tidak ada kesimpulan lagi Siti, kerana kita belum lagi habis. Kita akan meneruskan lagi. Cumanya sebagai kesimpulan dalam masa 60 saat yang ada ini, untuk memotivasikan kita semua bagi meneruskan komitmen kita dengan segmen Ibrah mengenai Nabi Syuaib alaihi salam ini, adalah pada minggu hadapan insya-Allah saya akan fokuskan kepada keindahan bahasa dan pidato Nabi Syuaib. Bukan pidato saya nak kata, dakwah dia. Nanti kata Nabi Syuaib ni buat public speaking pula kan. Tak. Tapi digelar sebagai khatibul anbiya. Anda akan lihat nanti bagaimana kesungguhan Nabi Syuaib menyeru kaumnya dengan perkataan, pemilihan perkataan, intonasi perkataan yang begitu indah. Tetapi sehebat-hebat Nabi Syuaib pun, samalah dengan Nabi Yusuf, samalah dengan Nabi Nuh, samalah dengan para anbiya, hebat betul dah kesungguhan mereka buat tu. Tapi di akhirnya Allah tunjukkan perangai manusia tetap memberikan alasan untuk memilih kekufuran. Jadi inilah yang akan kita bongkar pada minggu hadapan insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak.